Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna minal ulama'il amilin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi syekhina wa li ulumi sa'iris salihin fi darain amin amin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sambung perbahasan kita dalam kitab Aqidatul Awam Imam Hujjatul Islam Syed Ahmad Marzuq Maliki radhiyallahu taala anhu. Kita berhenti di mana hari itu? Siapa ingat? Muka surat 5. Bab yang pertama, sifat-sifat Allah. Kan? Ada? Muka surat 4. Surat 5. Cuba baca dia punya apa Dan juga ke atas keluarga. Masih mukadimah lagi. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Kan? Aywa. Summa salatu wassalamu sarmada. Seterusnya kita dah bahaskan makna salawat. Kita dah bahaskan makna salawat. Salawat membawa 3 makna. Kan? Salawat Allah pada Rasulullah, salawat para malaikat kepada Rasulullah, dan juga salawat orang beriman, iaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kan? Ini bulan Rabiul Awal. Kan? Sepatutnya kita memperbanyakkan lagi salawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat dengan maksud rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala, menurunkan rahmat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi rahmat itu adalah Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad melainkan rahmat bagi sekalian alam. Bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya dengan rahmat Allah kita masuk syurga. Bukan kerana dengan amalan kita. Bukan kerana dengan pahala kita. Bukan dengan sedekah kita. Bukan dengan semayang tahajud kita, bukan dengan qiyam kita, bukan dengan zakat kita, bukan, tak. Yang wajib itu hanya menunaikan kefarduan yang telah pun difardukan ke atas kita. Yang sunat itu yang menjadi asbab kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi SAW menyatakan la yadkhulul jannah bi'a'malikum. Tidaklah masuk kamu ke dalam syurga dengan amalan-amalan kamu. Dengan amalan-amalan kamu, walakin yadkhulunal jannah birrahmatillah. Masuk kamu dalam syurga dengan rahmat Allah, atau kama qala. Kan? Masuk kamu dengan dalam syurga kerana dengan rahmat. Maka sebahagian para ulama menafsirkan rahmat Allah itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kerana Allah Taala menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat sekalian alam, dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada ulama sebahagian menafsirkan macam tu sekali, kan? Macam tu sekali, kan? Jadi selawat yang pertama, selawat Allah kepada Rasulullah dengan maksud rahmat. Selawat malaikat kepada Rasulullah dengan maksud istighfar. Selawat umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan maksud doa. Jadi kita dah bahaskan dengan maksud salawat. Kan? Maksud salawat. Kan? Summa salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada. Di mana sebaik-baik insan yang telah mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Kita syarahkanlah. Kan? Wa alihi wa sahbihi wa man tabi', dan juga ke atas ahli keluarganya. Turut mendoakan kepada ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jalan agama yang hak. Kan? Dan juga para sahabat kita bukannya setakat mengikut atau menjunjung para ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak, kepada para sahabat begitu juga. Kita bukan Syiah yang mengkafirkan sahabat. Kita bukannya Syiah yang mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar, mengkafirkan Sayyidina Umar, mengkafirkan Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tidak. Kita mengasihi orang yang mengasihi ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu para sahabat. Mengasihi, itu kata Syekh Saleh Ja'fari, radina ya bani Zahra radina bihubbin fikum yurdina bina. Kami redha, kami kasih kepada ahli Bani Zahra, ahli keluarga baginda Nabi SAW. Dan juga kami mengasihi orang yang mengasihi ahli keluarga Rasulullah, iaitu para sahabat. Mereka bukan bermusuh, bahkan mereka bersama-sama menyokong, mendukung ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu sahabat. Tanpa melakukan bid'ah. Bid'ah yang dimaksudkan kat sini adalah penambahan dalam agama. Kan? Benda yang Nabi tak buat. Kan? Wa kullu bid'atud dalalah. Setiap benda yang bid'ah adalah perkara yang menyesatkan. Tapi tak semua benda bid'ah itu membawa kepada dalam neraka, ataupun tak semua benda bid'ah itu duduknya dalam perkara yang sesat. Tidak. Kerana itu sebagian ulama menyatakan bid'ataini. Bid'ah itu ada dua. Bid'atun mahmudatun wa bid'atun mazmumatun. Bid'atun mahmudatun, bid'ah yang terpuji. Betul, benda Nabi tak buat. Kan? Benda Nabi tak buat, tapi mendatangkan manfaat, mendatangkan kebaikan, maka dia haruskan. Al-aslu fi asya'i al-ibahah. Asal bagi suatu hukum itu adalah harus. Idza jaa dalilu ala tahrimihi fawal haram. Apabila datang dalil mengharamkannya, maka dia haram. Idza jaa dalilu ala wujubihi fawal wajib. Apabila datang dalil yang menyatakan ia wajib, maka dia wajib. Kan? Jadi kalau tak ada dalil, bahkan ia merupakan satu perkara yang mendatangkan manfaat, buat, maka ia harus. Kan? Harus, boleh, tak ada masalah. Bid'ah yang dimaksudkan dekat sini adalah bid'ah mazmumah, bid'ah yang tercela, bid'ah yang mendatangkan kemudaratan, bid'ah yang menyebabkan seorang tersebut sesat daripada agama, sesat daripada Rasulullah SAW, sesat daripada jalan Allah. Itu maksud bid'ah tersebut. Ya, tengok syarah itu. Seterusnya saya mengucapkan salawat dan salam ke atas Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang merupakan semulia-mulia insan yang mentauhidkan Allah Ta'ala, ahli keluarga dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti mereka dalam jalan agama yang benar dengan kebaikan hingga hari kiamat. Ia dilakukan kerana mengamalkan hadis yang telah diriwayatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu amrin dhinbalin la yubda'u bihamdillahi wassalati alayya fahuwa aqta'u abtar mamhukun min kulli barakatin. Setiap perkara, setiap pekerjaan yang mempunyai kebaikan tapi tidak dimulai dengan pujian kepada Allah dan selawat ke atas aku. Ini pesan Nabi. Baik benda baik tapi tak ada alhamdulillah, tak ada wassalatu wassalamu ala rasulillah, tak ada puji-pujian kepada Allah, tak berselawat ke atas Rasulullah, kan? Maka ia adalah terputus. Tak ada faedah hebat benda baik tu dah. Kan? Sedekah, semayang, baca Quran ke apa ke, tak kira lah, tak dimulai dengan nama Allah. Walaupun tak lafaz, tapi biar terdetik lah mati. Faham tuan? Kan? Itu beza antara ibadat dan adat. Kan? Ibadat dan adat. Ibadat tak semestinya semayang ke baca Quran, tak. Tuan-tuan, apa jua perkara tuan-tuan naik motor, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, bismillah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi, Allahumma salli ala Muhammad. Tak kira naik motor ke, sak nasi ke, jual air ke, sidai baju ke, tak kira lah. Kan, kek baju ke, apa ke, bismillah, alhamdulillah, dengan nama Allah. Kan? Maka perkara tersebut automatik menjadi ibadat. Kok tergolek kita dalam keadaan ibadat, kok terbaring kita dalam keadaan ibadat. Tu ya, tu maksudnya. Makna di bawah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Manjang ingat Tuhannya. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu sebagian antara amalan Uwais Al-Qarni.
Uwais Al-Qarni ni dia tabi'in tapi hidup sezaman dengan Rasulullah SAW. Dia bukan sahabat. Dia sezaman dengan Nabi tapi tak sampai jumpa Nabi. Jadi dia tak boleh kata sahabat, dia tabi'in. Jadi lepas sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah khabar ada seorang yang nama sentiasa disebut di langit. Jadi sahabat-sahabat ingat Abu Bakar ke, Umar ke, Osman ke, Ali ke? Tidak. Uwais Al-Qarni. Siapa dia umat ini? Siapa dia umat ini? Tak pernah dengar nama. Sehinggalah selepas kewafatan Rasulullah SAW, sahabat cari dia siapa dia Uwais Al-Qarni. Pendek cerita, jumpalah Uwais Al-Qarni dalam keadaan sedang berdagang. Seorang hamba yang kerja menarik unta, menarik kuda dan sebagainya, barang-barang kan. Bila ditanya apakah amalan kau yang menjadi sebab nama kau sentiasa disebut ke langit, setiap pekerjaan aku mulakan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada Rasulullah, selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Penduduk langit menyebut nama kan. Saya tak heran benar penduduk bumi menyebut nama kita, kita terbalik. Kita suka penduduk bumi menyebut nama kita. Tuan, suka terkenal, suka famous kan. Kalau tak famous, tak sampai tujuan hidup rasa dah. Kan? Nak orang kona kita, kan? Nak orang gola kita dengan gelaran-gelaran yang hebat, dengan gelaran anugerah-anugerah kerajaan, pingat dan sebagainya. Itu kita. Tuan, Uwais Al-Qarni tidak. Kan? Dia tak apa. Dia nakkan penduduk langit menyebut nama dia. Mendoa-doakan dia. Kan? Macam itulah. Mamhukun min kulli barakatin, terhapuslah daripada mendapat setiap keberkatan. Tak ada keberkatan, tapi apa-apa dah kan. Sehingga kan ulama tauhid menyatakan amalan seorang muslim itu yang membezakan dengan seorang yang bukan muslim, Yahudi, Nasrani ataupun Majusi ialah dengan nama Allah. Tu ya. Dengan nama Allah. Nebar roti canai dengan nama Allah. Masak kari dengan nama Allah. Makan dengan nama Allah. Semua dengan nama Allah. Tidur dengan nama Allah. Bangun dengan nama Allah. Semua sekali dengan nama Allah. Dan selawat kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menjadi asbab kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah, Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu berkata, saya suka seorang itu mendahulukan ucapannya dan setiap tuntutannya dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhargaannya ke atasnya serta selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Selesai. Masuk bab pertama. Sifat-sifat Allah. Kan? Subhanahu wa taala. Sifat-sifat wajib, mustahil dan harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelum kita masuk, kita kena faham. Dalam pengajian akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, khusus dalam pengajian ilmu tauhid ke, ilmu usul ke, ilmu fiqhul akbar disebut. Fiqh yang besar adalah ilmu mengenal Tuhan. Bukan beliau sebut fiqhul akbar, bukan fiqh semayang, tak. Cara semayang, tayamum, istinja, itu bukan fiqh besar, itu fiqh kecil, asghar. Fiqh besar kita mengenal Tuhan. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Keluar daripada perut umat, kalam kita adalah kalam tauhid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu kalam keluar kita daripada perut umat kita. Kan? Bila kita nak mati, kalam yang dibisik kat telinga kita kalam tauhid. La ilaha illallah. Tak ada usalli fardu maghribi dah. Ada orang bisik kita. Rukun puasa itu berapa? Rukun wuduk itu berapa, rukun tayamum. Tak ada tuan. Semua la ilaha illallah, kalam tauhid. Kerana itu disebut oleh para ulama sebagai ilmu fiqhul akbar, fiqh yang besar. Nak mengenal Tuhan, fiqh makna faham, qana zat Allah Subhanahu wa taala. Dalam memahami pemahaman tentang ilmu tauhid, perbahasan yang pertama disebut sebagai perbahasan al-ilahiyat. Al-ilahiyat. Kita ada 3 perbahasan. Pertama al-ilahiyat, yang kedua an-nubuwat, yang ketiga as-sam'iyat. Kan? Yang pertama disebut sebagai al-ilahiyat.
Bila sebut tauhid, halus botu tuan-tuan punya mata ni, tah nampak aku tak nampak, jangan salah berceramah yo. Yang pertama al-ilahiyat. Al-ilahiyat. Kan? Memang confirm tak nampak orang belakang tu dah, kesian muslimat. Kan? Yang kedua an-nubuwat. Poi boli kat Shopee tuan-tuan, order sekarang ni. Ini lebar sikit lah. Boleh lah. Yang ketiga as-sam'iyat. As-sam'iyat. Al-ilahiyat, an-nubuwat, as-sam'iyat. Baik, al-ilahiyat cerita tentang ketuhanan. An-nubuwat cerita tentang kenabian. As-sam'iyat cerita tentang perkara-perkara ghaib. Sam'iyat, kenapa nama sam'iyat? Sama'. Sama' maknanya donga. Bondo yang boleh didonga tapi tak boleh dilihat, tapi wajib percaya. Syurga, neraka, barzah, kiamat, qada, qadar dan sebagainya lah kita dengar. Alam roh, alam para malaikat, alam roh nabi, soal mungkar nakir, benda boleh dengar. Tu sama mana benda yang boleh dengar tapi lihat tak dapat dah. Macam mana nak lihat sekarang? Tak dapat lihat. Tapi wajib percaya tak? Wajib percaya. Kembali kepada rukun iman kita yang 6. Wajib percaya. Jadi terpecah kepada 3. 3 pembahagian. Al-ilahiyat, an-nubuwat, as-sam'iyat. Bila membahaskan tentang perkara-perkara al-ilahiyat, perkara-perkara ketuhanan yang melibatkan kepada sifat wajib, sifat mustahil dan harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Ia melibatkan kepada sifat wajib, sifat mustahil dan juga sifat harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bila membahaskan berkenaan dengan an-nubuwat, begitu juga sifat yang wajib, sifat yang mustahil dan juga sifat yang harus bagi nabi-nabi dan juga rasul yang akan kita perbahaskan akan datang. Terlebih dahulu kita bahaskan dahulu berkaitan tentang al-ilahiyat. Perbahasan berkaitan dengan zat, sifat dan juga af'al, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kena faham. Kan? Perbahasan berkaitan dengan zat, sifat dan juga af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tak nak cerita panjang-panjang kidam baqa, apa wujud kidam baqa mukhalafat itu nanti dulu. Sabar dulu, bertenang dulu tuan-tuan. Kan kau tak faham. Sebelum cerita sifat 20, tuan-tuan, kau nak faham tentang 3 ni dulu. Supaya jelas apa maksud zat, apa maksud sifat, apa maksud af'al. Af'alun, sifatun, zatun. Zat Allah, sifat Allah, af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Af'al ni makna perbuatan. Zat, kan banyak kita tahu, banyak kita belajar zat Allah diterjemahlah dekat tok-tok guru, syekh-syekh, tuan-tuan guru, baba-baba, kiai-kiai, semua para ulama, masyayikh yang menterjemahkan dengan makna zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Tapi nak faham dulu apa maksud zat. Kan? Zat dalam bahasa Arab menyebut maqama binafsih. Kan? Ini mengaji sikit bahasa Arab sikit tuan-tuan. Kan? Pek pahala kan bayar nah. Kan? Maqama binafsihi. Kan? Binafsihi. Kan? Sesuatu yang berdiri dengan dirinya sendiri. Kan? Memang takkan faham confirm. Confirm memang takkan faham. Sebab apa? Sebab saya macam tuan-tuan kemarin berasap kepala, apa maksud maqama binafsih daripada pondok sampai ke Azhar nak faham kan? 3 orang syekh saya dekat Azhar tuan-tuan,
tahun 1 membaca kitab tauhid, satu kitab je. Al-Iqtisad fil I'tiqad nama kitab tu. Pengarang Imam Ghazali. Tobah, lebih kurang macam ni Tobah. Tapi tahun tu dokek 300 orang budak gagal subjek tu. Punya payah baca kitab Imam Ghazali ni. 3 orang syekh, 3 orang guru Yang seorang guru Arab, Dr. Ahmad Faraghili nama yang kedua Dr. Jamal Farouk, yang ketiga barulah saya mengaji dengan orang Patani, baru dapat faham. Baba Adnan nama dia. Baba Haji Adnan, orang Patani, tok guru Patani. Barulah faham. 3 orang membahaskan. Tuan-tuan, tak faham apa maksud zat. Hafal boleh lah. Maqam abi nafsi. Pas sekarang saya ingat. Faham faham. Sesuatu yang berdiri dengan dirinya sendiri. Ya? Sesuatu yang berdiri dengan dirinya sendiri. Baik. Saya bagi contoh. Ya? Dia tauhid ni kena banyak contoh. InsyaAllah faham. Tapi kerja maham ni kan kerja saya, kerja Allah Ta'ala. Saya cubalah insya-Allah dengan berkat kita duduk dalam majlis Allah Subhanahu Wa Taala. Ni nama pen. Tuan-tuan. Pen marker ni tuan-tuan. Kan? Pen marker ni kan? Nama zat. Ni zat ni. Kan? Pada zat ada sifat. Tuan-tuan. Apa sifat Kan? Sifat tinggi sejongkar. Bulat, hitam mateh, putih bawah. Tuan-tuan, bila kita faham maka kita dapat gambar dah. Dalam akal fikiran kita, pada ada warna. Kan? Itu sifat Ada warna. Kan? Apa lagi kita faham? Ada bentuk Kan? Ada corak Itu sifat. Yang penting zat dulu. Tak faham? Faham tuan? Yang penting zat dulu. Zat dulu. Jadi zat ini sesuatu yang berdiri dengan dirinya sendiri. Bila sebut maka kita faham, makalah. Makalah. Tak ada kita faham bila sebut maka tiba-tiba kita faham benda lain. Kita gambar benda lain. Saya bagi contoh lagi. Nampak makin poning nampak itu. Tuan-tuan, poi kedai Jalil tu kedai Mamak Jalil tu kan? Poi dengan dia pagi-pagi besok cakap dengan dia, saya mau manis 1 kilo. Saya manis 1 kilo. Agak apa mamak tu khabar sepanjang dan merantau ke sini tak pernah dengar ni dia. Bagi saya manis 1 kilo. Bagi saya putih 1 kilo. Bagi saya halus 1 kilo. Kita sebut sifat. Cuba kita sebut zat kan senang. Abang mau apa manis? Dia bawa lah gula batu tengahnya. Dah. Tak ada, saya mau yang putih 1 kilo. Ini putih lah. Tak, bukan. Putih 1 kilo. Alah. Kan? Sampai ke malam. Sampai tutup kedai tu tak faham dah. Kan? Sebab kita sebut sifat. Kita sebut zat dia dulu. Apa dia? Bagi saya gula. Gula ada ke? Gula pasir 1 kilo. Bila sebut gula pasir ataupun sebut gula 1 kilo, dia dah faham. Putih, manis, berderai. Itu sifat. Zat dia gula. Faham? Dah faham tuan-tuan? Tiang ni tadi. Tiang. Ambil tiang ni. Tiang ni zat lah. Tapi jangan sambungan. Sekarang ni nak faham dulu. Jangan ngebahan Ustaz Umar sama Allah Ta'ala mau tiang. Itu poning nama tu tuan-tuan. Kan? Tiangnya zat. Sifat bagi tiang ni apa? Empek sogi. Faham? Apa warna tiang ni? Putih contoh tinggi berkaki, ambil lah 15 kaki contoh 15 kaki. Itu sifat zat tiang tu. Faham? Kan? Jadi bila sebut zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau dalam pengajian saya lah tauhid kat luar sini, saya terjemahkan. Mungkin rakam tak apalah, kan boleh lah ejah sikit. Kan takut orang luar salah faham. Tu yang saya kadang-kadang tertarik-tarik juga bahasa nak rakam. Tapi tak apalah, dalam pengajian tak ada hal dah. Kan yang hadir pada malam ni kan, yang saya minta mudah-mudahan yang kat luar tu pun faham lah. Kan? Saya biasa terjemah zat Allah, maknanya diri Allah tu.
Diri Allah tu. Tapi jangan samakan diri Allah tu dengan diri kita. Jangan samakan diri Allah dengan mana-mana makhluk. Cuma yang kita faham bila sebut zat Allah, Allah tu. Faham? Allah tu. Kan? Allah. Allah alif lam lam ha. Kita dah bahas nama bagi zat. Bila sebut zat, zatun. Nama bagi zat Allah. Kan? Nama bagi zat Allah. Satu nama. Tuhan kita satu nama Allah. Habis Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Muhaimin, Aziz, Jabbar, Qahar, Al-Latif. Semua tu tadi, sebab itu nama bagi sifat. Yang menunjukkan sifat Allah yang Maha Pemurah. Yang menunjukkan sifat Allah yang Maha Pengasih. Menunjukkan sifat Allah empunya bagi segala kerajaan. Sifat Allah yang maha lembut. Sifat Allah maha pengampun. Sifat Allah yang maha penyayang. Sifat Allah yang maha agung, yang maha indah. Macam mana sifat 99 nama bagi sifat Allah tu lah. Itu menunjukkan nama bagi sifat. Yang sifat tersebut ada pada zat. Ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham tuan? Jadi kita boleh gambarkan wujud Allah, wujud zat dulu, baru bahaskan sifat. Kan? Jadi bila sebut berkaitan dengan zat, maqama binafsih, sesuatu yang berdiri dengan dirinya sendiri. Bila sebut Allah, kita faham dah. Allah itu sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Muhaimin, Aziz, Jabbar, Mutakabbir, Al-Musawwir, At-Tawwab, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Banyak 99 nama bagi sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan lebih lagi. Rasulullah kata, adapun bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu namanya mi'atun illa wahid. 99, 100 tolak 1 kata Rasulullah. Sedangkan nama banyak lagi. Cukuplah dengan 99 ni. Untuk menggambarkan kemuliaan, kesempurnaan, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kita gambar bila sebut Allah, nama bagi zat. Nama bagi Tuhan. Tuhan kita. Allah, wujud zat wujud zat tapi macam mana bentuk dia tak berbentuk, nanti kita belajarlah. Tu pasal malah awal-awal ni saya nak sebut kalimah diri Allah tu, tapi saya sebut dia lah tuan-tuan, sebab tuan-tuan belajar. Kau kat ceramah maulid tak payah sebut dah, kau setakat ceramah kat di luar tak payah dah tuan-tuan, kan? Tu kadang saya malah nak ceramahan tuan, dia jumpa saya setahun sekali, itulah ceramah. Seumur hidup orang tu jumpa saya sekali je dalam ceramah saya. Ngaji tidak ada. Saya kalau minta ceramah mana ada saya terima jemputan ceramah, melainkan saya tak bertemu dengan mana-mana kuliah saya. Kalau nak dengar dan berceramah, datang kuliah tempat saya mengajar hari tu. Kat mana saya? Kalau kat Somban lah. Kalau Kumpul lah. Kalau Rambau lah. Kau Tengkek lah. Poi lah. Kan? Nak jemput ceramah tak payah dah. Ceramah maulid ni direct orang mesej. Tak payah dah. Ceramah mengganggu jadual pengajian saya. Dah lah saya kojab tak ada sebulan marah orang mau saya. Kojab tenggelam, kojab timbul ustaz ni teh. Tiba-tiba pula pilak ceramah maulid. Kan? Lepas tu ceramah maulid, makan sedap lah, sampo pun sedap lah. Apa dapat ilmu apa dapat ilmu tuan-tuan, macam tuan-tuannya ada kitab seronok lah saya ngajar. Boleh saya cerita detail lagi. Nak mana Tuhan? Dah bunyi. Bondo Saya patut saya ada kelas gini sebenarnya lepas syak ni. Janji sama orang lepas syak biar tunggu lah kejap. Ya. Dah syak. Macam mana lepas baru cerita Tuhan, baru cerita zat. Baru cerita zat. Tuan-tuan. Jadi zat makna sesuatu yang berdiri dengan diri sendiri. Sesuatu yang berdiri dengan diri dia sendiri. Mana faham wujud zat dulu, baru cerita wujud sifat. Macam gula tu lah, kita faham, bagi saya gula 1 kilo, kita faham sifat gula tu manis, putih, berderai. Tuan-tuan, gula pasir itu kita tahu berat pun 1 kilo, itu semua sifat. Tiang, bila sebut tiang surau tu kita kena cat sikit lah. Bila sebut tiang surau, kita faham dah, oh bentuk 4 segi, tinggi 15 kaki, kan? Bawah ada tile, atas ada simen. Kita dapat gambaran dah sifat tiang.
Begitu juga kita sebut nama Allah, dapat kita gambarkan sifat-sifat yang akan kita belajar. Yang akan kita belajar. Cuma disebut zat terlebih dahulu untuk menunjukkan kewujudan zat Allah tu terlebih dahulu. Baru cerita sifat. Ini macam kita lah ngaji tauhid, tiba-tiba faridatul faraid ngaji. Bangga. Tapi bila bahas zat, entah tak tahu dah. Ngaji kitab bosa-bosa. Takluk Tajil Qadim, takluk Tajil Qadim, takluk Qabat, takluk Sulul Qadim lah, takluk macam jenis takluk mengaji. Tuhan tak pernah. Apa maksud Allah? Apa maksud makhluk? Apa maksud makhluk? Makhluk yang diciptakan. Apa dia makhluk yang diciptakan tu? Apa lah satu-satu disebut Pai kiamat tak habis-habis menyebut nama makhluk tu. Kan? Ya tak faham. Ni balik cucu tanya. Tok, Allah ni siapa nama Tuhan kita? Allah ni macam mana pula? Zat Tuhan. Bolehlah syarahan sifat 20. Tuan-tuan, ini bangga ngaji sifat 20, sifat 20. Ngaji tidak ada. Kan? Jadi zat. Faham tuan-tuan? Bila sebut zat, baik. Wujud zat, maka wujudlah sifat. Tuan-tuan. Tak ada zat, maka tak adalah sifat. Tuan-tuan. Kan? Kalau ada zat, tuan-tuan, ada zat, wajib ada sifat. Kan? Wajib ada sifat. Tak ada zat, maka tak adalah sifat. Saya ambil contoh, tuan-tuan. Kalau tak ada tiang ni, tuan-tuan. Kan? Kalau tiang ni tak ada tak bentuk empek sogi? Itu biasa penceramah tanya, penceramah jawab. Itu perangai tuan-tuan. Guru tanya, guru jawab sendiri. Saya tanya, kalau tiang ni tak ada tak empek sogi? Tak ada. Kan senang jawab tak ada, kan payah nak jawapan tu dah. Jawapan senang, soalan ustaz tu payah teh. Soalan tu payah, takut nak jawab teh. Kan? Kalau tak ada tiang, ada tak 15 kaki tu? Tak ada, sifatnya tak ada. Tapi kalau ada tiang, tuan-tuan, ada tak sifat dia? Empek segi ataupun bulat ke ataupun pasti ada. Tuan-tuan, pasti ada. Itu kalau makhluk. Allah lebih lagi lah. Ada Allah, ada alam. Kan tak payah poning-poning dah. Ada Allah, ada alam. Kan? Tak ada Allah, tak ada alam ni dah. Kan? Tak ada makhluk dah. Faham tuan? Dah selesai makna zat. Selesai juga makna sifat. Sifat sesuatu yang dinisbahkan kepada zat. Nisbah pek sogi ni dinisbah pada apa? Pada zat tiang ni tadi. Faham? Putih, berderai, manis dinisbahkan kepada gula tu tadi. Kan? Faham? Itu zat dan juga sifat. Af'al, perbuatan. Kan? Karena itu sifat ni, kalau zat disebut sebagai maqama binafsih. Kan? Zatun. Kalau sifat disebut sebagai maqama bi ghairihi. Kan? Sesuatu yang berdiri selain daripadanya perlu dinisbahkan kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tak boleh solo-solo dia, tak boleh. Kan? Sampai sogi ni tadi kena nisbahan pada tiang. Tiang tu zat. Faham? Putih ataupun manis tadi kena nisbahan pada gula. Baru faham. Sifat dia tu kena nisbahan. Tak boleh kita sebut sifat dia. Kan? Kena nisbahan kepada zat dia tu. Kan? Itu kena faham makna sifat. Af'al maknanya perbuatan. Af'al ni pun kita mengajilah. Perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala mengadakan sesuatu atau meniadakan akan sesuatu. Kan? Mengadakan akan sesuatu atau meniadakan akan sesuatu. Taib, selesai. Dalam perbahasan al-ilahiyat, perbahasan berkaitan dengan ketuhanan, kita dah faham zat, sifat dan af'al. Tuan-tuan, maka para ulama membahagikan pembahagian al-ilahiyat ini kepada 4 pembahagian besar. Kan? 4 pembahagian
besar. Sifat ilahiyat, sifat ketuhanan dibahagikan kepada 4 pembahagian besar. Tuan-tuan, saya padam semua tuan-tuan. Sebab tuan-tuan punya apa ni besar ni ayo. Kod lebar lagi kan senang. Tuan-tuan. Macam whiteboard kayak makmal sains sekolah tu kan. Senang bergalih-galih mak buat marin ni. Kan? Ya. Kod ada, kod tak ada pakailah yang ada ni Kan? Apa benda tadi? Al-ilahiyat. Kan? Ilahiyatun. Ilahiyatun maksud apa tadi? Ketuhanan. Jawablah tuan-tuan. Adalah semangat saya nak ngajar tuan-tuan ni Kan? Yang pertama disebut sebagai sifatun nafsiyatun. Nafsiyah. Nafsiyatun. Yang kedua disebut sebagai salbiyah. Salbiyatun. Kan? Salbiyah. Salbiyatun. Dan yang ketiga disebut sebagai ma'ani. Ma'ani. Yang keempat disebut sebagai ma'nawiyatun. Tak apa, walaupun first time dengar kau, ambil makna dulu, ambil faham dulu. Pernah dengar lah, oh faham mengaji. Kan? Ada dalam muka surat sebelah itu. Kan? Sebelah itu. Kan? Syarah itu. Sifat-sifat Allah terbahagi pada 4. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Kan? Mana 20 sifat ni tak sabar-sabar nak ngaji 20 ni. Ampek baru teh. Khabar 20 teh. 20 tu dalam ampek ni. Tuan-tuan, 20 ada dalam ampek ni. Dalam nafsiyah ada 1 sifat. Dalam salbiyah ada 5 sifat. Dalam ma'ani ada 7 sifat. Dalam ma'nawiyah ada 7 sifat. 1, 5, 7, 7, 20 jawab Kan? Yang kita akan mengaji. Satu-satu kita syarahkan tuan-tuan. Kan? Moga Allah Ta'ala panjangkanlah umur kita. Selesai bab ilahiyat kita bahaskan ni tuan-tuan. Kan? Sampai habislah kau boleh. Tengok muka surat. Tuan-tuan muka surat apa tu? Muka surat 6. 9. Kat saya muka surat 5. Sebab saya ni pakai buku cetakan lama. Tuan-tuan ni cetakan baru. Wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibin lillahi 20 sifah fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi biitlaqi wa qa'imun ghaniyyun wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bikulli syai sami'un basirun wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu faqudratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun istamar wa jaizun bifadlihi wa adlihi tarkun likudli mumkinin kafi'dihi. Kan? Wa ba'du. Dan kemudiannya. Kan? Fa'lam. Ketahuilah kamu. Biwujubil ma'rifah dengan yakin. Allah Ta'ala itu dengan wajibnya. Kan? Min wajibin lillahi 20 sifah. Allah Ta'ala itu ada 20 sifat wajib. Kan? Ada 20 sifat wajib. Kan? Fallahu mawjudun qadimun baqi. Allah itu sifat mawjud, qadim, baqa, mukhalifun lil itlaqi, mukhalafatul lil hawanis. Wa qa'imun ghaniyyun wa wahidun wa hayy. Qa'im makna qiyamuhu ta'ala bi nafsihi. Kan? Wa wahidun wahdaniyah wa hayyun hayyun qadir muridun alimun bikulli syai. Sifat dia kudrah. Muridun makna iradat, alimun makna ilmun, bikulli syai. Sami'un maka Allah Ta'ala sifat dengar, basirun melihat, wal mutakallimu mana berkata-kata, lahu sifatun sab'atun tantazimu. Bagi Allah Ta'ala itu ada 7 sifat yang tersusun. Kan? Yang tersusun. Kan? Yang disusunkan oleh para ulama, yang teratur. Faqudratun iradatun sam'ul basar. Basar, qudrah, iradah, sama' basar. Hayatun ilmu kalamun istamar. Kan? Hayah sifat Allah,
Yang maha hidup, kalam, berkata-kata. Wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkini ka fi'lihi. Dan dengan kurniaan dan keadilannya Allah mempunyai sifat harus, iaitu harus bagi Allah melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Baik, itu nazamnya, itu syair dia. Kan kita bahas berkaitan dengan sifat nafsiyah. Yang pertama, sifat Allah bagi pedompet, sifat nafsiyah. Kita dah bahaskan nafsiyah. Kita dah bahaskan zat, sifat dan juga af'al tadi. Kan? Sifat nafsiyah, coba baca, iaitu sifat yang dinisbahkan kepada zat. Kan? Sifat yang dinisbahkan kepada zat. Zat kita dah tahu tadi kan? Sesuatu yang berdiri dengan dirinya sendiri, maqama bi nafsih, sesuatu yang berdiri dengan dirinya sendiri, kan? Apabila disebut wujud, maka pemikiran kita secara automatik tertumpu kepada benda zat itu. Contohnya, apabila kita menyebut Allah itu wujud, maka pemikiran kita tertumpu kepada zat Allah. Kita tak tertumpu pada zat tu, kita tak tumpu pada Ar-Rahman, kita tak tumpu pada Ar-Rahim, kita tak tertumpu kepada Al-Malik, Al-Qudus, Salam, Mu'min, Muhammin, Aziz, Jabbar, Mutakabbir, semua tu lah 99 tu. Kita tertumpu terus kepada Allah yang memiliki Rahman, Allah yang bersifat Rahman, Allah yang bersifat Rahim, empunya zat, empunya sifat, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Kan? Hanya ada satu sahaja sifat nafsiyah, iaitu sifat wujud. Kan wujud kidam baqa, wujud dulu. Kan? Wujud tersebut satu sifat yang dinisbahkan kepada zat. Macam saya cerita tadilah, mesti wujud zat dulu baru cerita wujud sifat. Kalau tak, jadilah macam kita pergi kedai Mamak Jalil tadi, bagi saya putih 1 kilo, bagi saya manis 1 kilo, tak sebut pun zatnya, tu sebut sifat. Macam mana nak faham, tuan-tuan? Sebab apa? Tak menggambarkan kewujudan zat terlebih dahulu. Sedangkan kita dah bahas, bila wujud zat, wajib ada sifat yang lain bawah tu nanti. Kan? Mudah ya. Cerita tentang wujud zat terlebih dahulu. Kerana itu, sifat nafsiyah adalah sifat yang dinisbahkan kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di dalamnya ada satu ya, wujudun. Sebab nafsiyah ni diri Tuhan tu. Kan faham diri tu macam diri makhluk lah. Tu pasal tak sesuai ulama menterjemah dengan makna diri. Tapi ni saya nak bagi faham, tuan-tuan. Ni kalau orang luar dengar lah rakaman ni, tuan-tuan, tolong faham betul-betul. Jangan pusing-pusingkan pula. Zat tu, zat Tuhan maqama bi nafsih, sesuatu yang berdiri dengan dirinya sendiri. Sebut itu para ulama, maqama bi nafsihi. Tapi jangan sama diri kita. Ya, sebab kita akan mengaji sifat salbiah kejap lagi. Akan datang. Jadi wujud zat terlebih dahulu, sehingga para ulama menyebut nafsiyah ini merupakan sifat subutiyah. Subutiyatun. Subutiyah. Sifat yang sabit, yang tetap ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap. Sifat yang tetap ada pada zat. Mana wujud tu wajib. Tapi kita cerita kalau Allah Ta'ala tak wujud, tak ada alam ni dah. Siapa nak cipta semua kalau Allah Ta'ala tak wujud? Kan? Mudah je. Walaupun tak nampak, walaupun tak rasa, tuan-tuan, tak boleh rasa masam ke mani ke. Kan? Oksigen lah, tuan-tuan. Oksigen. Boleh nampak tak? Tak boleh nampak. Kat mana dia main oksigen? Kat mana dia main? Boleh tunjuk saya mana dia main oksigen? Itu makhluk tu. Apatah lagi yang buat oksigen tu? Allah. Kan? Cerita oksigen pun tak payah kita tunjuk kat mana oksigen. Mana oksigen dia main? Roh dalam badan ni, mana dia main roh ni? Kat kepala ko, kat kaki ko, kat paut ko, kat hati ko, kat jantung ko, kat tangan, kat mana dia main roh ni? Pilah buat MRI ke MR2 ke apa nama MR tu? Pilah buat tu, kat mana dia main roh? Tunjuk mana dia main roh dalam badan tu. Pun tak tahu mana dia main. Benda yang tak nampak. Apatah lagi yang mencipta roh. Tapi wujud ada deh. Kau tak ada, biru muka kita ni. Berbengkui. Kau tak ada. Ada tak deh? Ada. Tapi mana deh? Entah, tak tahu. Elektrik.
Contoh, mana diam elektrik? Tu lampu, kipas, aircon, elektrik mana elektrik? Yang ada kat wayar tu mana diam pegang pun tak tahu dah mati. Macam mana tu? Mengareh nak rasa mana api dah pegang. Nak rasa mana elektrik, nak tahu mana elektrik, api pegang. Kan? Tapi wujud ada tak ada? Ada. Allah ada, tapi mana diam tak tahu. Tak bertompek. Tak berbentuk. Kan? Tapi ada tak? Ada. Faham tuan? Faham tak? Faham dah selesai lah. Cukup dah tu. Kan payah nak ngaji tauhid ni dah. Orang khabar mengoreh ngorot ke biji dari tu. Sepet-sepet di mata mandang saya mungkin. Apa syarah kat Ustaz Umar tu teh? Tak ada payah ngaji tauhid dah. Kalau syarah senang. Ini syarah payah. Putar alam. Kalau asas kita syarah asas. Ni asas. Kita syarah asas. Tuan-tuan. Saya tak nak syarah amrun i'tibariyun ke apa. Boleh. Lepas ni. Lepas selesai ni baru saya syarah. Apa itu amrun i'tibariyun dalam membahaskan bab wujud Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Boleh. Wujud pada akal tapi tak boleh dilihat. Tak dapat digambarkan. Tapi pada akal wujud. Apa maksud wujud tersebut? Nanti kita bahaskan. Bukan sekarang. Bukan sekarang. Yang penting tuan-tuan yakin Allah Taala tu wujud. Ada deh. Keberadaan dia sentiasa bersama kita. Itu dia tujuan mengaji ilmu tauhid kerana Tuhan. Bukan ujungnya tuan-tuan. Apa ujungnya? Ada orang khabar tanya saya ngaji tauhid. Allah Taala ni sebenarnya macam mana ustaz? Macam tu soalnya. Lebay ni kawan. Biar betul. Ustaz Allah Taala. Itu geram saya hati saya. Tu saya khabar kata usuk tu. Saya nak ngaji tauhid lah. Saya ingat lagi ayat saya. Saya nak ngajar tauhid lah tu. Pilih ngajar teh. Bagi dia tauliah tauhid. Selesai. Kan? Bidang saya fiqh. Bidang saya syariah. Syariah Islamiah bidang saya di Mesir mungkin. Di kerja saya fiqh lah, usul fiqh. Qawaid fiqh. Boleh lah. Kan? Saya ngajar, tak ada masalah. Tapi Tuhan tak kena. Tak habis lekor hudud Allah tak mana. Tak nak saya dah. Ni bukan politik dah, minta maaf. Ni bukan politik dah. Tapi itulah hakikat rukun solat 3 boleh pun tak tahu. Kan? Semayang pun tak tahu. Kan? Allah pun tak kena. Kan? Macam mana cerita Soroban. Saya tak nak yang tu dah. Faham tuan ya? Cukup tuan. Semua atas manhaj ilmu. Kena Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham? Bila sebut wujud, rasa Allah Ta'ala tu ada. Wajib rasa. Allah Ta'ala tu ada. Sentiasa ada. Itu matlamat mengenai Allah Subhanahu wa ta'ala akan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham tuan? Cukuplah tu. Wallah Subhanahu wa ta'ala alam. Kan kau syarahkan kau poning. Tanya bulan depan confirm lupa. Tuan-tuan. Confirm tak pun sampai peso kan. Confirm lupa. Tuan-tuan. Ni pun alhamdulillah lah insya-Allah lah mudah-mudahan Allah Ta'ala mendatang keberkatan kepada ilmu kita. Wallah Subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wal malaikati muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal mutajalisina fika waj'alna minal mutahabbina fika waj'alna minal mutabazilina fika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya tinggalkan tuan-tuan, saya tak dapat nak berjemaah tuan-tuan sebab saya ada jemaah satu lagi yang saya kena pergi. Tuan ya. Minta maaf tuan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.